Okey, so ada sepasang kromosom panjang, sepasang kromosom pendek. Maknanya 4 kromosom tu terdiri dari 2 pasang kromosom homolog. So tengok bila metafasa 1 berlaku. Kenapa ada susunan 1, susunan 2? Sebab ni nak gambarkan pada awak ya, penyusunan bebas. Kalau awak perhatikan susunan 1 dengan susunan 2, perhatikan betul-betul ya, pasangan kromosom yang panjang ni ya, susunan dia sama. Awak nampak yang warna hijau tu sebelah kiri, yang warna purple sebelah kanan. Tapi untuk pasangan kromosom homolog yang pendek ya, susunan 1 awak tengok yang hijau sebelah kiri, purple sebelah kanan. Tapi untuk susunan 2, purple yang sebelah kiri, hijau yang sebelah kanan. Ini maksudnya ya, yang penting bila masa metafasa ni beratur je. Beratur elok-elok. Kat mana nak beratur? Beratur dekat satah khatulistiwa. Booking tempat ke? Tak booking. Janji beratur. Okey. So sekarang kita tengok, ni kan kita abaikan pindah silang. Kita just nak tengok kepada susunan bebas kromosom. Jadi bila berlaku ya, anafasa 1, apa yang akan terpisah? Kromosom homolog terpisah. Jadi dapatlah kita tengok kromosom hijau panjang dengan kromosom hijau pendek, dia akan membentuk satu sel nanti. Sorry, maksudnya dia akan jadi kromosom dalam satu sel, sel anak. Ya, kromosom panjang purple dengan kromosom pendek purple pun dia akan membentuk kromosom dalam satu sel anak ya, semasa akhir meiosis 1. Jadi nak bayangkan, bila meiosis 2, mana ada 2 sel lah yang jalankan meiosis serentak. Jadi bila sampai metafasa 2, ni beratur. So kalau awak tengok yang ni geng hijau, geng purple. Yang penting awak kena tengok apa tahu? Dalam setiap sel anak ni mesti ada kromosom panjang dengan kromosom pendek. Bukan dua-dua kromosom panjang atau dua-dua kromosom pendek. Dari setiap satu pasang kromosom homolog mesti ada satu wakil. Okey, ni kita tengok ni susunan beratur semasa metafasa 2. Okey, kita tengok pula susunan 2 ni yang kita kata beza dia tu pada kromosom homolog pendek. Jadi bila selesai metafasa 1 diikuti oleh anafasa 1, maknanya kromosom homolog terpisah. Sekarang kita tengok untuk susunan 2 ni, okey, sel anak yang terbentuk, dia dapat kromosom panjang hijau dengan kromosom pendek purple. Satu sel anak lagi dapat kromosom panjang purple, kromosom pendek hijau. So, metafasa 2. Sekarang ni susunan berbeza. Kalau tengok bilangan kromosom masih lagi tak ada apa-apa masalah. Cuma kita perhatikan susunan sahaja berbeza. Jadi bila selesai metafasa 2 dah siap beratur ni, maknanya anafasa 2 pemisahan berlaku. Bila nak terpisah, anafasa ni dia follow je apa susunan yang ada. Ya, kalau dah metafasa 2, anafasa 2 yang terpisah tu ialah kromatik kembar. So cuba awak tengok sekarang. Untuk susunan 1, inilah kromatik kembar dalam gamet pertama, gamet kedua. Ni gamet ketiga, gamet keempat. Sebab apa? Sebab asalnya daripada satu sel induk dapat 4 gamet. Kalau untuk susunan 2, cuba awak tengok. Ya, gamet-gamet yang terhasil ya, ada 2 kromosom juga, satu panjang, satu pendek. Tapi dah jadi kombinasi yang lain. Ini yang kita faham sebagai gamet dengan kombinasi kromosom paternal dan kromosom maternal yang berbeza. Kalau awak tengok yang susunan pertama, kita dapati gamet ni dapat, let's say yang hijau tu paternal lah kata. Kromosom panjang, kromosom pendek, paternal dua-dua. Ni gamet daripada sel anak yang kedua ni. Ni asalnya sel anak yang kedua, meiosis 1. So sekarang dapat lagi 2 lah gamet. Jadi dapat kromosom panjang, kromosom pendek, maternal. Kalau tengok susunan 2, gamet yang ni dapat kromosom panjang paternal, kromosom pendek maternal. Gamet yang ini pula dapat kromosom panjang maternal, kromosom pendek paternal. Apa benda saya sebut ni? Inilah awak tengok. Maknanya kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza. Jadi kandungan genetik pun berbeza-beza dalam setiap gamet. Okey. Baik, sebelum saya teruskan, ada soalan tak nak tanya?
Ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, cikgu nak bagi tahu you all susunan yang mungkin ya untuk kromosom paternal, kromosom maternal ya dalam gamet. Ni kita put aside maklumat tentang crossing over tentang pindah silang. Okey, so bayangkanlah ya, katakan ni adalah kromosom. Okey. Pasangan kromosom homolog yang pertama. Tengok ya. Ni katakan pasangan kromosom homolog yang okey, saya kena lukis warna lain-lain lah ni kan. Sebab nak bagi kefahaman kromosom maternal, kromosom paternal. Okey, so ni bayangkan, ulang balik kromosom. Yang hitam tu paternal, yang merah ni kromosom maternal. Okey, saya label yang merah ni M. Okey, yang hitam ni P, paternal. Okey, so ni pasangan kedua. Okay, sampailah pasangan ni dah nak shortcut lah, pasangan ke-22. Kromosom dia dah kecil, comel je pasangan ke-22. Okey. Sama juga yang hitam tu paternal papa. Okey, yang merah tu maternal. Okey, let's say ya, ni adalah seorang ni tuan punya kariotip ni ialah seorang lelaki, ayah. Jadi dia ada kromosom XY. Kalau kromosom XY, kromosom X yang ayah dapat ni mesti dari maknya. Okey. Dan kromosom Y tu daripada ayah. Jangan pelik sebab ni anak lelaki. Dah jadi bapa orang dah sekarang ni. So macam mana ni awak bayangkan saya lukis kariotip sebahagian je daripada pasangan pertama, kedua, tahu-tahu dah pasangan ke-22. Ni pasangan terakhir, pasangan nombor 23 yang merupakan kromosom seks. Kalau satu kecil, satu besar macam ni, yang besar ni kromosom X, yang kecil ni kromosom Y, maka ni ialah lelaki, ni ayah. So bayangkan macam mana kita nak tahu susunan, kita kata kombinasi, not susunan lah, kombinasi kromosom yang mungkin dalam sperma. Ya? Jadi dari setiap satu pasang ni, satu je wakil. Faham tak maksud cikgu? Untuk sperma, okay, sperma kita belajar untuk manusia ya, ada 23 kromosom. So 23 tu bukan mana-mana 23. 23 tu ialah satu wakil dari setiap pasang kromosom homolog. Okay, setakat tu faham? Faham tak? Faham. Okay, now kita akan gunakan, maknanya sekarang kita kata untuk kromosom ya, daripada pasangan pertama, mana-mana kromosom, mana-mana satu kromosom boleh ada dalam sperma. Ya, begitu juga dengan kromosom sampailah pasangan terakhir. Jadi sperma ni boleh ada kita tengok dua kuasa N kombinasi kromosom. Dua kuasa N. N tu apa kombinasi ni, tak habis je. Dua kuasa N kombinasi. N tu ialah bilangan haploid kromosom. Ya? Bilangan haploid kromosom. Jadi 2 kuasa 23, kalau awak kira, tengok dekat kalkulator sama dengan berapa juta tu? 2 kuasa 23. $8 juta lebih. 8 juta lebih. Kan 8 juta lebih. So itu kita just rujuk kepada kombinasi sahaja. Kombinasi kromosom. Contohlah macam ni cara awak nak faham. Kita ada 23 tempat kosong nak isi ni. Ni nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah 23. So maybe sekarang ni awak bayangkan semua geng kromosom paternal. Semua geng kromosom paternal membentuk 23 kromosom. Mana semua geng kromosom paternal. Tu adalah satu kombinasi. Lepas tu mungkin awak boleh bayangkan satu lagi sperma. Dalam sperma tu ada 23 kromosom. Semua kromosom maternal sahaja. Itu dah kombinasi kedua. So sekarang awak bayangkan. Kromosom pertama kromosom paternal. Kromosom kedua sampailah kromosom 22. Semua kromosom paternal. Mana 22 tu paternal. Kromosom 23 maternal. Tu another kombinasi.
So ada 2 kuasa 23 kombinasi berbeza. Jadi kalau kita ambil kira pula pindah silang, walaupun kromosom tu dalam pasangan kromosom homolog macam kita lukis tadi, kromatik 1, kromatik 2 dah berbeza, kromatik 3, kromatik 4 dah berbeza. Jadi kita akan dapat infinity kombinasi untuk sperma. Begitu juga dengan ovum. Awak jangan ingat sperma saja. Ovum pun sama juga. Kombinasi akan jadi berbeza. Cuma dalam ovum tak akan adalah kombinasi Y ni. Tu bukan ovum lah. Dan satu lagi tentang ovum, kita dah belajar last year dari satu sel induk iaitu oocyte secunda, finally kita dapat satu ovum sahaja. Tapi apa yang kita discuss tadi, kombinasi tetap sama juga. Sebab ovum pun terhasil melalui meiosis. Ovum pun ada 23 kromosom. 23 tu makna bilangan haploid. Jadi kombinasi kromosom yang mungkin dalam ovum pun 2 kuasa 23. Itu dengan kita tak ambil kira pindah silang. Cuma in terms of bilangan ovum tu taklah banyak. Jadi sekarang awak bayangkan dahlah kombinasi kromosom tu sangat banyak. Lepas tu kromosom ni pula kita akan tengok selepas ni bersenyawa secara rawak. Jadi that's why lah wujud variasi. Awak kena tahu ya, rawak ni ataupun secara bebas ni adalah opposite to selected. Opposite to chosen. Kalau terpilih, tak payahlah ada istilah rawak, maka kita pun akan dapat apa orang kata fenotip atau trait tu ikut apa yang kita nak. Malangnya tak jadi macam tu. Okey, boleh kita sambung? Tiba pula hilang suara. Okey, baik. Mari kita tengok yang ini tadi. Kita dah sampai dekat sini. So, do you have question about this? Tak ada ya? Bagilah respon sikit. Ada ke tak ada? Tak. Okey. Sebenarnya kenapa teacher nak respon macam kelakar je? Tak ada pun teacher nak dengar. Sebab teacher takut tahu-tahu teacher lag ke, teacher dah terkick ke kan? Okay, now persenyawan rawak. So please ya, korang jangan tiba-tiba lari dari track. Ya, kita tengah bincang faktor genetik yang menjadi punca variasi. Both variation lah ya. So untuk faktor genetik ni dia melibatkan pindah silang semasa profasa 1, meiosis 1. Dan kita kata tadi penyusunan bebas kromosom semasa metafasa 1 dan metafasa 2. Bezanya kita sebut penyusunan bebas kromosom homolog semasa metafasa 1. Penyusunan bebas kromosom semasa metafasa 2. Okay, baik. Now, bila dah ada gamet iaitu hasil daripada proses meiosis tadi. So, next proses ialah persenyawaan. Y'all kena faham ya, kalaulah setakat jadi gamet sahaja, dah ada sperma dengan ovum, itu belum lagi jadi orang, belum lagi jadi individu yang membiak secara pembiakan seks. So kita belum nampak variasi lagi. Jadi makna next kena ada persenyawaan. So persenyawaan ni berlaku secara rawak. Jadi melalui penggabungan semula genetik semasa pindah silang dan penyusunan rawak kromosom, ya, itu berlaku semasa meiosis. Jadi gamet yang terhasil tu mempunyai maklumat genetik yang berbeza. Ya, let's say kalau kita katalah orang lelaki ada berjuta-juta sperma. So kombinasi genetik, kombinasi kromosom, bilangan sama 23 kromosom. Jadi kombinasi genetik berbeza-beza. Untuk orang perempuan, ya, dalam satu kitar head kita ada satu ovum je. Jadi secara orang kata literally kita tak boleh katalah maklumat genetik ovum ni berbeza-beza. Sebab dalam satu kitar head ada satu ovum saja. Tapi for the rest kita kata ataupun throughout the life lah ya, untuk seorang perempuan memang setiap ovum yang terhasil ya, atau saya suka kata oocyte secunda lah. Ovum tu kalau ingat balik kita belajar ya, dah pun berkeadaan tersenyawa. Apa benda cikgu cakap ni? Itu dalam bab 15 tahun lepas. InsyaAllah kita akan ulang balik lah. Kita akan discuss balik masa buat revision. Jadi
ovum pun ya ada maklumat genetik yang berbeza-beza. So bayangkan ya gamet dah jadi berbeza-beza, and then the best sperm wins, the best sperm fertilize the only ovum of the month. Itu pun kalau ovum tu masih panjang umur, dapatlah zigot. So zigot ni diploid lah. Sebab daripada sperma haploid, daripada ovum pun haploid ya, kromosom-kromosomnya. So dah jadi 2N diploid. Jadi ada kombinasi genetik yang baharu berbanding induk-induk, berbanding ibu dan ayah. So that's why lah kalau you perhati betul-betul diri you ada kombinasi kita kata fenotip ibu dan ayah. Mungkin ada orang dia perhatikan diri dia anak lelaki, rupa dia macam mak dia photostat. Ya kalau saja-sajalah dia nak ngusik pakai tudung nampak macam mak dia dah. Contoh. Tapi ada pula bahagian lain, mungkin dia tinggi macam ayah. Mak putih melepak, warna kulit dia dah jadi coloured skin macam ayah. Tapi appearance tu macam mak. Sama juga dengan anak perempuan ya. Mungkin dia dapat contoh mak rambut lurus. Ayah pula rambut wavy-wavy. Dia dapat rambut wavy. Puaslah, sibuklah nak pergi buat rebonding sebab nak rambut macam mak. Jadi kita kena faham. Ya, macam mana kita boleh dapat fenotip tu? Maknanya daripada genotip yang mak dan ayah dah bagi. So kenapa ada variasi? Khasnya variasi tak selanjar tadi ialah dengan sebab faktor genetik yang kita baru bincang tadi. Okay, so sekarang kita dah discuss 3 daripada 4 untuk faktor genetik. Okay, baik. Jadi kita tengok sikit lah ni induk perempuan. Kita tak panggil lah mak kita induk. Kena menampur nanti cikgu tak tahulah kan. Ini induk lelaki ni ayah. Kenapa kita guna istilah induk? Ya, kalau untuk haiwan kita tak sebut pula induk perempuan, induk lelaki. Macam kelakar jugalah. Awak ada kucing, awak memang cat lover. So awak panggil yang kucing betina maknya tu, ni induk perempuan. Bunyinya sangatlah weird. Ya, pada haiwan kita akan sebut induk betina, induk jantan. Itu umum. Okey, jadi bila awak tengok rajah ni, macam mana pula induk-induk bersenyawa, nampak tu ya? Ni ialah ovum, ni ialah sperma. So satu je sperma boleh bersenyawa dengan satu ovum. Jadi zigot dah terhasil. So now ini dah jadi sebenarnya zigot dengan 2 sel ya, which is the earliest stage of embryo. Ni dah start jadi embryo. So maknanya zigot tu dah ada kombinasi genetik yang baharu berbanding induk-induknya. Bila kata kombinasi genetik yang baru, awak jangan tersilap pula bilangan kromosom masih kekal 46. Tapi maklumat genetik dengan sebab ada pindah silang, dengan sebab ada penyusunan rawak tadi menyebabkan maklumat genetik dalam gamet berbeza, maka zigot pun berbeza. Zigot ni jadi anak pertama, nanti next persenyawaan zigot tu berkembang pula jadi anak kedua. So kombinasi genetik anak pertama, anak kedua akan jadi berbeza. Okay, so kita settle persenyawaan rawak. Okay, now kita pergi kepada mutasi. Ya, awak dengar macam nowadays mutasi juga. Dapat varian COVID-19 yang macam-macam, alpha, beta, ya, lambda, delta, kan. So nasib baiklah tu bukanlah asing ya untuk you all kalau belajar fizik, belajar maths sebab digunakan sebagai unknown ataupun belajar sinar alpha, beta, gamma macam tu. Ya, ini dah jadi nama pendek lah untuk varian COVID-19. So makna mutasi ini boleh berlaku kepada apa-apa organisma sahaja. Dan mutasi yang berlaku ni dia tak boleh reverse jadi yang asal. Itu maksudnya perubahan kekal. Ya. Jadi mutasi adalah perubahan kekal berlaku secara spontan. Siapa yang berubah? Jin ataupun kromosom. So kalau yang berubah tu pada jin, kita akan belajarlah nanti sebagai mutasi jin. Kalau perubahan yang tiba-tiba berlaku dan perubahan tu kekal berlaku pada kromosom, kita panggil mutasi kromosom. So apa yang berlaku sekarang ni? Bila jin berubah atau kromosom berubah dengan sebab mutasi, genotip baharu terbentuk. And of course genotip baharu ni akan jadi sebab kepada fenotip yang baru. Ya. So kita tengok mutasi berlaku pada gamet.
mutasi berlaku pada gamet. Macam mana boleh jadi mutasi pada gamet? Maknanya semasa proses meiosis itulah mutasi berlaku. Something wrong happen. Jadi ciri-ciri yang ditentukan dengan sebab ada mutasi pada kromosom kepada jin tadi akan diwarisi kepada next generation, kepada anak. Itu maksudnya kalau mutasi itu berlaku pada gamet, maybe pada sperma, maybe pada ovum, berlaku mutasi. Mutasi itu kita faham juga sebagai kegagalan semasa meiosis. Jadi yang mewarisi, yang dapat fenotip akibat mutasi pada gamet itu adalah anak. Okey, kalau mutasi berlaku pada gamet, both parents adalah normal. Ya, maksudnya dari segi fenotip tu tak ada keganjilan. Tapi fenotip pada anak yang akan berubah dengan sebab mutasi pada gamet. Okey, mutasi boleh juga berlaku kepada sel soma. Sel soma tu sel-sel lain lah. Ya. Jadi kalau mutasi pada sel soma ni berlaku juga akibat mitosis yang tidak terkawal. Ada variasi juga, tapi variasi itu tidak diwarisi kepada generasi seterusnya. Sebab nak dapat generasi seterusnya, mestilah melibatkan persenyawaan gamet. Nak dapat gamet, kenalah ada meiosis. Nak dapat generasi seterusnya. So something wrong with the gamete, something wrong with the meiosis. That's why next generation tu yang akan menunjukkan keganjilan dari segi fenotip. Kalau mutasi itu berlaku kepada sel soma, maknanya tuan badan tu yang akan mengalami keganjilan fenotip. Ini setaralah macam yang kita belajar tentang kanser, bila kita belajar tentang mitosis tahun lepas. Okey, baik. Saya teruskan untuk mutasi. Baik, kita tengok mutasi ni pada sel germa. Sel germa ni sel apa pula? Bukan Jerman ni. Ni sperma ataupun usid sekunder. Mutasi pada sel pembiakan. Jadi maybe masalah tu ada pada ovum. Bilangan kromosom dia terlebih. Atau maybe masalah dia pada ovum. Ovum lagi pula sperma. Bilangan kromosom tak cukup. Contoh. Jadi kromosom tu bermasalah dari segi bilangan, maknanya kita faham mutasi kromosom berlaku. Or sometimes bilangan kromosom kekal, tak ada masalah. Sama-sama ada haploid kromosom 23, campur 46. Tapi perubahan berlaku pada jin. So itu pun akan menyebabkan perubahan pada fenotip anak nanti. Jadi gamet-gamet yang abnormal ni, yang dah mengalami mutasi ni, bersenyawa pula. Kalau katalah ovum tak cukup kromosom dan ovum tu mati, so that is a full stop. Tapi sekarang ovum tu disenyawakan pula, dapat zigot, zigot dah jadi embrio, jadi fetus, dilahirkan pula. Jadi keseluruhan organisma ni akan membawa mutasi tersebut. Okey. Jadi dapat pula apa ni sekarang, maknanya organisma ni mengalami mutasi. Maybe kita fahamkan sekarang, katakan contoh dia mengidap Down syndrome ke. Ni cikgu dah bagi tahu lah ni, dia ada Klinefelter syndrome ke. Jadi gamet yang dihasilkan pula oleh individu ini mengalami mutasi, dan ada antara gamet yang terhasil itu juga adalah gamet yang normal. Jadi macam tu. Contoh kalau orang tu ialah mengidap sindrom Down. Jadi ada gametnya yang normal, ada gametnya yang tak normal. Tetapi dari segi kita fahamkan hari tu, kita dah belajar, okey. Yang kita dah belajar, apa yang kita kena faham dari segi tahap kesuburan individu-individu ni rendah. Jadi bila kata tahap kesuburan tu rendah, kita boleh bayangkan kalau dia adalah individu Down syndrome lelaki, bilangan sperma yang terhasil tu sedikit. Jadi low sperm count tu adalah sebab kepada kemandulan, something like that.
Ya, itu untuk kita dapatkan kefahaman. Sebab saya tak nak teacher cakap tadi gamit kalau dia ni Down syndrome, gamit dia ada yang normal, bolehlah dapat anak normal. Boleh, once in a while kita dengar ada orang Down syndrome berkahwin dengan orang normal dapat anak normal. Tapi itu bukan something yang common. Okey, baik. Jadi ada apa-apa soalan tak tentang faktor-faktor yang menyebabkan variasi ni? Faktor-faktor, baru faktor genetik lah yang menyebabkan variasi. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan okey, sekejap. Ada apa dia? Ada nak cakap sekejap ke? Nanti mi call lepas ni. Sebab mi tengah kelas. 3:30. Sekejap. Okey, baik. Jadi kita tengok sekarang faktor persekitaran pula. Okey, baik. Jadi variasi yang disebabkan oleh faktor persekitaran dipanggil variasi persekitaran. So kita dah pening dah. Tadi tak adalah pula variasi genetik, ya. Ni sebab sifat variasi persekitaran ni dia boleh berubah dan tak boleh diwarisi. So faktor persekitaran menyebabkan variasi seperti faktor yang kita belajar sebelum ni, faktor abiosis. Ni faktor persekitaran, suhu, cahaya, nilai pH. Okey, so berbeza dengan variasi disebabkan oleh faktor genetik, kesan persekitaran ke atas variasi ni kecil. Sebab apa? Sebab variasi ni hanya melibatkan perbezaan fenotip yang sifat dia temporary. Ya, tapi tak melibatkan perbezaan genotip. Maksudnya dari segi genotip tu kekal seperti apa yang telah diperolehi semasa dapat jadi zigot. Semasa berlaku persenyawaan dia jadi zigot, so maklumat genotip that's it. Tapi ya, pada organisma ni boleh ada perbezaan fenotip yang sifatnya temporary kerana maybe faktor suhu atau faktor cahaya atau nilai pH tadi, temporary. Okay. Persekitaran dapat mengubah kekerapan alel dan kekerapan genotip dalam satu populasi, tapi tidak mengubah genotip, mengubah kekerapan. Dia bukan ubah genotip tapi ubah dari segi frekuensinya, dari segi kewujudan dia. Okey, baik. Maka variasi persekitaran tak boleh diwarisi. Makna tak dapat diturunkan dari generasi ke generasi. So kita tengok sikit apa contohnya untuk faktor persekitaran. Ya, so nampak pokok ni, kita biasa tengok bunga dia. Kita beli bunga ni yang bunga plastik. So yang ini ya adalah pokok hydrangea ni, ya. Dia berubah warna mengikut nilai pH tanah. Dari segi genotip kekal. Ni pokok yang sama, ya, bukan pokok variasi lain-lain. Ni pokok yang sama. Kalau pokok kita tengok rose, ada rose merah, ada rose orange, ada rose kuning. Itu 3 pokok lain-lain. Memanglah genotipnya berbeza-beza sebab dah warna bunga berbeza. Tapi untuk contoh hydrangea ni pokok yang sama. Kita tengok. Kalau tanah berasid, maknanya nilai pH dia kurang dari pH 5.5. Dah jadi bunga biru. Ya, dah jadi bunga biru. So kalau tanah jadi beralkali pula, ya, jadi dapat bunga berwarna pink. Okey. So sebenarnya kita boleh tengoklah kalau dapat bunga biru makna tanah tu dalam keadaan berasid. Kalau bunga warna pink, tanah tu dah jadi beralkali. Okey, dan kita tengok pula ni kucing siam. Ya, kucing siam. Mungkinlah kucing siam ni macam tak berapa glamour sangatlah nowadays kan. Biasa kalau orang nak kucing mungkin dia carilah Maine Coon ke, Persian ke, British Shorthair ke, ya. Zaman saya besar-besar awak dulu kucing siam ni kira dah gempak gila dah. Okey, jadi kucing siam ni, ya, kalau kita tengok secara obviousnya dia ada warna yang lebih gelap di bahagian hujung cuping telinga, di bahagian ekor, ya. Jadi kita tengok sikit apa maklumatnya. Kucing siam ni mewarisi jin menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulu.
Tapi enzim ni hanya berfungsi pada bahagian badan yang suhunya lebih rendah. Yang lebih rendah maksudnya daripada bahagian core, daripada bahagian teras, daripada bahagian badan yang utama. So that's why kalau kita tengok bahagian badan kucing yang suhu dia lebih rendah kat mana? Hujung cuping telinga, ya, hujung bahagian ekor, bahagian muka sebab dia dah jauh daripada body, jauh daripada jantung, jauh daripada usus dan sebagainya. Sebab bahagian jantung, usus, everything yang dekat abdomen tu, ya, penghasilan haba lebih banyak. Jadi suhu badan di situ lebih tinggi. Macam kita lah, bayangkan kita manusia, hujung hidung, hujung telinga, hujung jari tu kan cepat sejuk. So, begitu juga pada kucing because kita sama-sama mamalia. Jadi bahagian yang suhu rendah ni lah, ya, enzim tadi bertindak dapat warna lebih gelap. Okay, now satu contoh lagi, ni kalau kita tengok pada manusia lah, ya, cahaya matahari, okay, ya, dapat mengubah warna kulit. Cahaya matahari, ya, kita selalu tertukar. Ingatkan suhu yang panas tu? Bukan. Kita rujuk kepada cahaya. Ya, cahaya pula cahaya matahari, bukan cahaya lampu, ya. Okey, orang yang lama berada di bawah cahaya matahari, memang kerja dia outdoor lah, ya. Maybe buruh ke, ya, ataupun dia memang training untuk acara sukan ke, ya. Let's say dia pelumba basikal, katakan sekali training berjam-jam dari subuh sampai petang kadang dia train. Lama dia di bawah terik cahaya matahari. Jadi dia akan ada skin tone yang lebih gelap. Kenapa ambil contoh buruh binaan? Nama lagi buruh binaan. Memang tempat kerja dia outdoor lah. Ya, jadi sinar ultraunggu ni ada dalam cahaya matahari, ya, pada keamatan yang tinggi itu. So merosakkan pigmen melanin. Di samping itu, ya, bila keamatan cahaya lebih tinggi, melanosit akan hasilkan lebih banyak melanin. Itu yang menyebabkan warna kulit menjadi lebih gelap. Ya, kadang-kadang kalau seseorang ni memang kulit dia actually kategori dia coloured skin. Ya, tapi range warna kulit dia tu kepada yang lebih cerah. Just kita tak katalah dia betul-betul fair. Ya, warna kulit dia, kulit berwarna maybe kita katalah macam light brown ke macam tu. So bila dia biasa buat kerja kat luar, buat training dekat luar, so kulit dia memang akan gelap. Sometimes kita boleh nampak ada jalur pula. Ya, kalau pakai baju yang short sleeve, ya, bahagian yang terlindung cerah, bahagian yang terdedah dah tergelap. So itu tu menunjukkan kesan cahaya kepada warna kulit yang sifat dia temporary. Ya, contohnya lama berkurung sebab pandemik, tahu-tahu dah terputih dah pula kawan awak. Ya, jadi itu sama ada warna kulit yang asal dah dapat dilihat semula ataupun dia jadi putih tu dengan sebab warna kulit dia tu dah berubah. Asalnya gelap, duduk lama berkurung dalam rumah, tak terdedah pada cahaya matahari, jadi lebih cerah. So perubahan-perubahan yang macam ni variasi juga. Kita kata variasi persekitaran. Okay, now interaksi antara faktor genetik dengan faktor persekitaran. Okay, ya, jadi faktor persekitaran ni memainkan peranan. Of course lah, macam kita dah bagi beberapa contoh tadi. Bunga kejap biru, tukar pH tanah, dah jadi pink katakan. Jadi faktor persekitaran ni boleh berinteraksi dengan faktor genetik. So menyebabkan variasi. Okey, jadi kita tengok ciri seperti ketinggian, kepintaran, warna kulit yang kita discuss sebelum ni sebagai variasi selanjar. So amat dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Ya, jadi saya ulang balik, ya, faktor persekitaran ni memang memberi kesan kepada variasi selanjar. Ya, mungkin ada separuh orang kita pernah dengar istilah macam late bloomer. Ya, lambat dia ni nak pick up. Bila dia dah pick up, wah terror gila. So itu pun kita boleh kaitkan dengan faktor persekitaran. Mungkin dia baru ada kesedaran, dia rasa dia nak bersaing dengan orang lain. Itu dianggap sebagai part of faktor persekitaran. Okay, now satu contoh yang menyokong interaksi faktor persekitaran ke atas faktor genetik ialah bila kita rujuk kepada kembar seiras. Okay, now kita tengoklah ni kembar seiras J dengan K ni. Ni dah nampak teruslah apa cerita dia kan, kembar seiras. So genotip tentang saiz badan, tentang obesiti ni sama sebab mereka berdua ni asalnya dari embrio yang sama. Embrio yang sama tu pula asalnya dari persenyawaan sperma dan ovum yang sama.
Jadi let's say J dan K ni terpisah. Janganlah tanya macam mana dia terpisah, ada sinetron lah pula. Jadi si J ni mengamalkan diet rendah lemak, dia pula suka aktiviti fizikal, ya. K pula suka makan benda berlemak, benda bergoreng dan suka duduk saja-saja je. Tak suka aktiviti fizikal. Yelah dah terpisah kan. So sekarang kita tengok K dah mengalami obesiti tapi J masih mengekalkan BMI yang normal. So itu kita kaitkan dengan apa? Tabiat pemakanan, persekitaran. Tabiat pemakanan, persekitaran. Kita boleh kaitkan juga tabiat pemakanan dan aktiviti yang dijalankan. Sebab seorang suka aktiviti fizikal, seorang tak suka buat aktiviti fizikal. Jadi itu menyebabkan mereka menunjukkan variasi. Walaupun mereka berdua ni adalah kembar seiras. Okey, baik. Ada soalan tak nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada. So faham je lah ni ya? Faham? Faham. Teacher dengan Iman dah respon, yang lain-lain macam mana? Faham. Faham, teacher. Alhamdulillah. Okey, baik. So now kita tengok hubung kait jenis variasi dengan pewarisan dalam manusia. Kita belajar pewarisan sebelum ni. Ada pewarisan apa? Pewarisan kita tengok kumpulan darah lah. Kumpulan darah ada dua ya, ABO dengan kumpulan rhesus. Kemudian kita tengok juga dari segi pewarisan penyakit-penyakit. Ada penyakit terangkai X, ya, hemofilia, ya, buta warna, dan saya bagi contoh satu lagi DMD. Kemudian kita ada juga pewarisan macam penyakit thalassemia, ya, anemia sel sabit. Ada tak? Tak ada tak apa, kita akan discuss sekarang ni sebab penyakit-penyakit genetik yang kita discuss sebelum ni, apa fenotip penyakit genetik? Adakah dia trait yang dominan atau dia trait yang resesif? Resesif. Resesif, betul. Maknanya orang yang mengidap penyakit genetik ni ramai ke ataupun just minority? Minority. Minority, yes, good. So kita tengok sekarang ya, trait dominan ditunjukkan apabila kedua-dua alel dominan berpasangan atau satu alel dominan berpasangan dengan satu alel resesif. Sebab tu kita panggil dia alel dominan. Sebab bila alel dominan ada, dia akan melindungi. Istilah melindungi ni macam protect pula. Bukan, dia akan menutup, dia akan cover, dia akan hide, dia akan sorokkan ya trait yang dikawal oleh alel resesif. Okey, baik. Jadi trait resesif hanya akan dipamerkan jika alel resesif berpasangan dengan alel resesif. Yang kita sebut itu sebagai homozigot resesif. So itu yang menyebabkan variasi, ya. Baik. Sebab kenapa kena sebut alel-alel? Alel-alel tu wujud dalam gamet. Bila gamet bersenyawa, baru jadi jin. Barulah ada genotip. Barulah nanti bila anak dah dilahirkan, sambil dia membesar, kita boleh nampak ada perbezaan sifat. Maka jadilah variasi. Okey, baik. So ni trait dalam manusia yang berkait dengan ciri. So kita ada trait dominan, trait resesif. So ciri katakan ketinggian, yang dominan adalah tinggi, yang resesif adalah rendah. Atau boleh kata yang resesif ni sebagai kerdil. Jangan suka-suka kata orang kerdil ya. Kalau kerdil ni maknanya dia dah dewasa tapi ketinggian dia is less than 1 meter. Macam tu. Kalau jenis rambut, trait dominan ni, jenis rambut tu ciri. Trait dominannya rambut keriting. Okay, dan trait resesif ialah rambut lurus. So yang kita faham rambut lurus ni macam rebonding. Kalau rambut tu wavy sikit-sikit pun kita kategorikan rambut keriting. Curly Okay, kecenderungan penggunaan tangan. So in English kita kata right-handed dengan left-handed. Ya, tidak kidal. Atau kita kata menggunakan tangan kanan. Lawannya kidal menggunakan tangan kiri. Lesung pipit. Rupanya trait dominan ya orang yang ada lesung pipit. Yang tak ada lesung pipit ni adalah trait resesif. Okay, ciri kebolehan menggulung lidah, ramai antara kita ni boleh gulung lidah. So boleh menggulung lidah adalah trait dominan kepada tidak boleh menggulung lidah yang merupakan trait resesif. Lekapan cuping telinga kita dah discuss, cuping telinga tidak melekap
In English kita kata free earlobe. Ya, adalah dominant, trait dominant. So cuping telinga melekap pula adalah trait recessive. So kita tengoklah ya, ramai orang ada lesung pipit. Okey, rambut, ramai orang ada rambut keriting. So kalau kita tengok ni yang tidak melekap ni. Cuping telinga tidak melekap. Yang macam ni cuping telinga melekap. Boleh gulung lidah adalah trait dominant. Okey, so yang saya tak sebut tu akan jadi trait recessive ya. Okey, baik. Boleh saya teruskan dengan mutasi pula? Boleh. Tadi kita bincang tu secara general je. Apa dia mutasi? Okey, mutasi tu perubahan tiba-tiba. Apa yang berubah tu? Gen atau kromosom. So apa jadi? Perubahan genotip. So what next? Perubahan fenotip. Jadi apa? Jadi ada variasi. Okey, khasnya variasi tak selanjang. So sekarang ni kita nak discuss variasi secara detail. Jadi teacher harapkan you all kena betul-betul bersedialah ya, sebab ada beberapa perkara baru yang kita akan belajar tentang mutasi. Okey, kejap. Teacher rasa nak pergi kejap ya. Teacher rasa nak pergi toilet sekejap. Kita start balik pukul 3. Ya, ada 2 minit. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Boleh ya? Boleh. Okey, mutasi. Okey ya, apa dia mutasi ni? Perubahan secara spontan, secara tiba-tiba, secara rawak ya pada kandungan genetik. Atau kita boleh kata perubahan tu secara tiba-tiba pada DNA atau pada gen atau pada kromosom. Ya, itu ialah mutasi. Okey, sambung sikit. Okey, perubahan pada kita kata maklumat genetik ni menyebabkan perubahan pada fenotip atau perubahan pada sifat individu. Jadi bahan yang boleh menyebabkan mutasi atau kita kata meningkatkan risiko berlaku mutasi, meningkatkan kadar mutasi adalah mutagen. Ni teacher dah ajar last year especially kelas 4 nebula lah tahun lepas. Apa dia mutagen? Ejen yang menyebabkan mutasi. Okey, now kita tengok ya. Mutasi ni proses yang berlaku secara spontan, berlaku secara semula jadi. Maksud semula jadi ni kita pun tak sedar dia berlaku. Ya, bahan genetik yang terhasil ya adalah abnormal, bahan genetik yang baru ya kita panggil sebagai mutant. So tengok, kalau yang berubah tu gen kita boleh kata gen mutant. Kalau perubahan daripada gen tu menyebabkan sel berubah, sel mutant. Kalau sel dah berubah menyebabkan ada perubahan pada organisma, kita patutlah organisma itu sebagai mutant. So adalah Teenage Mutant Ninja Turtle. Sebab dia dah jadi mutant, mengalami mutasi, bolehlah dia buat ninja. Contoh ya. Okey, baik. Jadi ini adalah mutagen yang awak kena tahu. Inilah ejen-ejen yang menyebabkan mutasi pada gen atau pada kromosom atau pada DNA tadi. So kita ada ejen fizikal, ejen kimia dan ejen biologi. Ni dia dah ubah suai sikit lah ya untuk mutagen.
berbanding dengan silibus yang lama. Kalau ejen fizikal, kita rujuk kepada sinaran. Kita ada sinaran UV, ya, ultra ungu dari cahaya matahari. Okey, and then sinaran pengionan. Ni kita belajar masa form 3 hari tu, sinaran mengion. Sekarang kita kata sinaran pengionan. Sinar X, sinar alfa, beta dan sinar gamma walaupun tak termasuk dalam kita kata senarai dekat situ sebab tu kategori sinaran radioaktif. Okey, baik. Ejen kimia boleh jadi karsinogen, ya. Asap rokok ada banyak bahan karsinogen. Ya, istilah karsinogen ni merujuk kepada bahan kimia yang menyebabkan kanser. So apa kaitan mutagen dengan karsinogen? Bila kata seseorang tu mengidap kanser, bermaksud ada mutasi jin berlaku. Jadi bahan kimia karsinogen ni menyebabkan jin berubah. Jin ini kerjanya kawal kitar sel. So kitar sel tu berlaku lebih cepat. Mitosis jadi lebih cepat. So menghasilkan ketumbuhan yang bersifat kanser. Itu kaitan dia. Bahan pengawet dalam makanan, especially kalau pengawet ni pengawet buatan, artificial preservative. Formaldehyde ni biasa jadi bahan pengawet lah. Ya, benzin, benzina. Ya, benzina ni sejenis hidrokarbon dan dia pun adalah kita kaitkan sebagai karsinogen. Okey, baik. So ejen biologi juga boleh menyebabkan mutasi berlaku. So boleh jadi virus, boleh jadi bakteria. Maksudnya apa? Virus dan bakteria ni bila menjangkiti seseorang mengubah DNA atau mengubah jin atau kromosom. So kalau keadaan ni berlaku, tengok pula di mana kejadian tu berlaku. Let's say berlaku dalam organ pembiakan semasa meiosis pula. Jadi mutasi tu berlaku kepada gamet. Boleh pula diwarisi kepada anak. Nauzubillah. Baik, so kita tengok jenis mutasi. Ya, mutasi jin dan mutasi kromosom. Okey, baik. So mutasi jin ni berlaku apabila terdapat perubahan dalam urutan base nukleotida dalam sesuatu jin. Kita dengar dulu apa yang saya explain. Ini saya kata dah tadi. Ini ya, konten dia baru untuk awak. So mutasi jin ni juga dikenali sebagai mutasi titik. In English, point mutation. Perubahan pada kod genetik. Ya. So apa? Tadi kata perubahan pada base nukleotida. Sekarang pada kod genetik. Tak apa, kita go through satu-satu. Perubahan ini mengubah kod genetik bagi sintesis asid amino. Jadi struktur protein yang dihasilkan tu tak sama dah dengan yang sepatutnya. Jadi protein yang baru terhasil dan protein ni pula tidak berfungsi. Ya, malfunction. Jadi mutasi jin ni boleh disebabkan ya kerana ada penggantian base, pelenyapan dan juga sisipan base. Okey. So saya nak bagi contoh. Ni kita tengok mutasi jin. Ya. Macam mana nak faham mutasi jin ni berlaku? Okey. Ini ya asalnya. Okey, awak tengok. Kita baca yang dekat sini ni. CTA. Okey. CTA. Ni adalah 3 base bernitrogen yang berturutan. Sebenarnya adalah mungkinlah sebelum ni apa entahlah. Lepas tu kita highlight pada CTA ni. Ni adalah 3 base bernitrogen berturutan. Kita baca pada satu rantai polinukleotida sahaja. Tak perlu baca CTA, GAT. C partner dengan G. C sitosina, G guanina, T tiamina, A adenina. Memang C partner dengan G, T partner dengan A. Jadi kita baca pada satu rantai. Ni another rantai polinukleotida. So CTA adalah satu kod genetik. Saya ulang ya. CTA ni adalah satu kod genetik. So CTA kod kepada satu asid amino. So maybe kita bacalah katalah AAT, GTC, CTA dan seterusnya. So kita
highlight kepada CTA. Musa. Sekejap ya. Musa, ada orang kat luar. Jadi kita nak highlight masalah tu pada kod ni. Ya, jadi kita baca tiga-tiga tadi tu adalah kod genetik yang berbeza. Satu kod macam CTA adalah kod bagi satu asid amino. So kod inilah yang dibaca oleh atau diterjemah oleh ribosom. Kod ini ya maknanya first step dia, kod ni akan di transkrip, di copy, disalin oleh mRNA. Kalau CTA, mRNA akan tulis sebagai GAU. mRNA akan salin sebagai GAU. So mRNA yang boleh keluar pergi ke ribosom, ribosom baca, terjemah. Jadi itu adalah kod untuk asid amino nombor 5. So seterusnya dan seterusnya sampailah asid amino ni disambung-sambung jadi ya polipeptida, jadi protein. Ni bila kita belajar? Ni kita dah belajar tahun lepas bab 4. Oh dah belajar ya, sudah. Jadi mutasi berlaku, mutasi jin. Ya, apa yang berlaku sekarang ni? Penggantian ni. Penggantian. Sepatutnya C. Sekarang dah ganti dengan apa? You all tengok? T. Jadi kalau C dah ganti dengan T, dia tak jadi CTA dah. Kod ni dah berubah. Dah jadi TTA. TTA tu nanti akan dibaca pula sebagai mRNA-nya AAU. Tadi GAU, now AAU. Jadi kod asid amino yang lain. Maka hasilnya nanti dapat protein juga. Tapi protein tu dah jadi tidak berfungsi. Itu yang menyebabkan penyakit genetik berlaku. So kalau awak perhatikan mutasi jin ni, perubahan dia ya Allah sangatlah kecil. Kita tak akan tahu ada mutasi jin berlaku. Ya, tapi kesannya besar sebab apa? Sebab fenotip berubah. Baik, kita tengok tadi, kita kata nota ni tadi ya, mutasi jin ni berlaku secara penggantian atau pelenyapan atau penyisipan, sisipan base. So apa pula mutasi titik? Mutasi titik ni maksudnya mutasi. Mana mutasi titik ni tadi? Mutasi jin ni dikenali sebagai mutasi titik. Point mutation ni makna perubahan tu hanya pada base bernitrogen. Sometimes perubahan tu pada satu base sahaja. Tapi the entire protein yang terhasil tu dah berubah. Baik, kita tengok. Kalau yang macam ni, kita kata tadi penggantian lah. Ya, asalnya ni ialah T. Sekarang diganti dengan G. So kalau kita kata tadi ni ialah T, partner dia ialah A lah. Kalau sini dah ditukar, digantikan dengan G guanina, partner pada satu lagi polinukleotida ialah C. So sekarang macam saya kata tadi, ini ialah DNA. So awak tengok ni ada TAC. Okey, TTC, AAA, GGC, CTT dan seterusnya. Setiap tiga base bernitrogen berturutan tu adalah kod genetik. So sekarang sebab berlaku penggantian secara tiba-tiba, secara spontan. Jadi kita dah tak baca dia sebagai CTT. Dia dah jadi CTG. Dah berubah. Satu base sahaja juga. Okay. Sekejap. Musa boleh tolong buka pintu? Okey. Jadi kod dah berubah. Jadi asid amino pun dah berubah. So protein yang terhasil juga berubah. Okey. So itu ialah penggantian. Now kalau penyisipan. Ni ya kalau awak baca macam tadi kita tengok tiga-tiga kan. TAC, TTC, AAA, GGC, CTT. Tiba-tiba ya adenina. Base ni tersisip. Jadi kalau kita tengok dah berubah lah dari depan sampailah yang ni. Dah sama macam yang tadi tapi dengan sebab dah ada penyisipan. Satu base bernitrogen terinsert. Ni insertion lah ya. So dah berubah.
Ni lagi menakutkan. Satu je tempat ni mutasi titik ada penyisipan, sisipan base. So selepas daripada ni semua dah bertukar. Macam mana nak faham? Kita ada TAC, satu kod. TTC, another code. AAA. Okey. Lepas AA kat sini tadi GGC, CTT. Sekarang dia dah jadi, ya. Kita kat mana tadi? Ni kan. Dia akan jadi GAG. Mana ada base mana ada kod GAG tadi? Sekarang dah jadi ada GAG. CCT. Sepatutnya kalau kita tengok tadi CTT. So begitulah perubahan ni akan menyebabkan asid amino baru terhasil. So protein pun protein yang baru. Ni kalau pelenyapan. So kalau pelenyapan ni sekarang dia terlenyap apa? Dia terlenyap satu guanina. Jadi seolah-olah yang ke belakang tu akan tershift ke depan satu tempat. Jadi dah berubah juga. So ni kan kalau awak tengok ni, saya lupa pula nak tunjuk. Ni ialah asid amino punya mengikut kod. Kalau macam TAC tadi, methionina kalau tak silap saya. Ni lysine, ni phenylalanine, ni proline, ni glutamic. So sekarang dah tak ada dah. Proline dah jadi leucine. Dah jadi, okey, kalau yang ini glucine, ni sebab apa tadi tersisip okey, glutamic. So dekat leucine ni dah berubah. Kalau yang ni proline, glutamic, yang ini dah jadi arginine, dah jadi lysine. Dah berubah banyak. Kalau yang ni tadi lupa nak tunjuk. Ya, ni aspartam. Ni tadi glutamic, ni dah aspartam. Dah jadi asid amino lain. So bila asid amino berubah, maka protein yang terhasil pun berubah. So kalau kita dah tahu apa mutagen, kita baru bincang. Mutagen tadi boleh jadi agen fizikal, agen kimia ataupun agen biologi tadi. Jadi maknanya kita kenalah lindungi diri kita, jaga diri kita elok-elok daripada terdedah kepada mutagen. Sebab kalau kita terdedah pada mutagen, mutasi jin boleh jadi berlaku tanpa kita sedari. Perubahan ni perubahan yang sangat minor. Tapi macam saya sebut berkali-kali, perubahan fenotip dia perubahan yang sangat ketara. Okey, baik. Jadi ya, mutasi jin ni menyebabkan penyakit genetik seperti thalassemia, cystic fibrosis, anemia sel habit, albinism dan juga hemofilia. Okay, thalassemia kita dah pernah discuss belum ni. Siapa tahu cystic fibrosis ni penyakit apa? Jangan kata dia penyakit genetik, dah ada dah dalam ni. Cystic fibrosis ni penyakit yang menjangkiti bahagian mana? Paru. Ya, dia menjangkiti bahagian peparu. So nanti kita akan tengok discussion dia. Dia ada satu cerita, tak ingatlah, 5 feet apart ke 6 feet apart. Ya, itu kisah antara dua orang yang mengidap cystic fibrosis. Okay, anemia sel habit, mungkin first time dengar. Albinism atau kita biasa sebut albino. Pernah jumpa orang albino? Pernah. Okey, dan hemofilia. So ni adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi jin. Ya. Jadi mari kita tengok macam mana kita kata mutasi jin tu berlaku. Kalau anemia sel habit kita kata berlaku penggantian base. Satu base bernitrogen diganti dengan base yang lain. So jadilah anemia sel habit. Apa ciri-ciri atau simptom orang yang mengidap anemia sel habit ni? Hemoglobin dia abnormal. Sel darah merah dia berbentuk seperti sabit. Ya, jadi dengan sebab ada penggantian base, satu base je. Ya, katalah contoh sepatutnya adenina diganti dengan sitosina. Jadi hemoglobin yang terhasil tu tak normal, saiz sel darah merah pun kecil dan berbentuk sabit. Okay, kalau cystic fibrosis ni disebabkan oleh sisipan base. Ya, kalau thalassemia pula ada base bernitrogen yang lenyap. Jadi susunan tu jadi teranjak satu step. Sebab ada satu base deleted, lenyap. Jadi kita tengok ya, ni semua ialah penyakit genetik ya, disebabkan oleh mutasi jin yang tidak akan sembuh, sebaliknya boleh diwarisi kepada generasi seterusnya. Okey, baik.
Jadi ni kita tengoklah albinism. Albino ni saya cari gambar ni ya dalam kalangan negro So kalau kita kata orang Melayu ke orang Cina ke, sebab saya tak pernah jumpa albino dalam kalangan India ya, saya tak pernah jumpa. Maybe ada tapi saya yang tak jumpa. So kita tak rasa pelik sangat. Tapi kalau saya ya, even as a bio teacher saya rasa macam it's amazing sebab among orang-orang negro kita tahu memang warna kulit dia extremely dark skin. Boleh juga mengalami albinism. So they all ni kalau dekat negara sana dia orang dipanggil sebagai white ghost. Macam itulah biasalah budak-budak mengejek Jangan pula awak kata albino dikenali sebagai white ghost ni, nak bagi tahu awak je lah. Albinisme ni ataupun albino ni berlaku sebab jin yang bertanggungjawab untuk menghasilkan melanin. Pigmen warna tu ialah melanin. So jin itu yang mengalami mutasi. Jadi yang terhasil tu adalah melanin yang tidak berfungsi atau kita boleh kata tiada melanin terhasil. So apa jadi bila kurang melanin atau tak ada melanin? So warna kulit tu akan jadi extremely fair. So kalau orang albino ni untuk pengetahuan awak, dia bukan setakat warna kulit dia saja jadi sangat fair rambut, kening, misai, bulu-bulu badan semua warna dia blonde. Kadang kita tengok orang yang rambut blonde, kening dia lah masih lagi berwarna gelap. Bulu lain saya tak tengok lah, kita sebut kening. Kalau dia ada janggut ke, dia ada misai pun warna yang lebih gelap. Bukan sama warna macam warna rambut yang blonde. Tapi kalau orang albino ni, body hair dia pun semua blonde. Sebab apa? Sebab warna bulu ataupun rambut yang lebih gelap. Kalau rambut blonde, bahagian bulu badan yang lain warna gelap sebab ada melanin. Dia bukan mengalami albino. Orang albino ni tidak menghasilkan melanin, kalau ada pun melanin tu tak normal. Retina dia kita nampak berwarna pink atau berwarna merah. Sebab retina kita untuk Asian ni, contohnya untuk orang Malaysia ni retina pula, sorry iris. Minta maaf, bukan retina ya, saya betulkan. Iris dia nampak pink. Bukan sebab pakai lens warna pink. Sometimes kalau duduk tengah panas, iris dia dah kelihatan merah. Sebab iris kita kan berwarna dark chocolate ke warna gelap tu sebab ada melanin. So sekarang iris pun tak ada melanin. Jadi nampak warna merah tu kerana apa? Kerana salur-salur darah yang ada. So nampak warna merah atau warna pink. Jadi agak-agaknya albino ni penyakit yang sangat serius ke pada pendapat awak? Tak. As long as maknanya orang albino ni dia kena stay indoor. Dia tak boleh berada di bawah terik matahari. Dia tak, makna untuk tempoh yang panjang. In fact sebenarnya tak sesuai pun nak berada di luar. Kalau dia perlu juga berada di luar, makna dia kena orang kata patuh SOP untuk orang albino. So can you tell me apa yang patut dibuat oleh orang albino kalau dia kena berada di luar, di tempat yang panas, dapat cahaya matahari yang terik? Orang albino. Ni pernah jadi soalan SPM Kalau pakai sunblock? Okey, jawapan pakai sunblock tu kita tak terima. In SPM rejected. Kalau kita orang yang normal, kita sesuai kata pakai sunblock. Penapis UV. Kita apply krim yang ada SPF. Boleh untuk orang yang tak ada albinism. Tapi kalau untuk orang yang ada albino, dia ni masalahnya tak ada melanin. So setakat apply sunblock tu tak cukup. So apa patut dia buat? Pakai Pakai baju di seluruh badan. Memanglah pakai baju di seluruh badan tu. Describe sikit lagi. Macam mana maksudnya baju di seluruh badan tu, Aman? Menutup semua kulit. Okey, so baju tu ialah baju apa? lengan panjang, seluar panjang. Ya, itu jawapan yang saya nak dengar. Dia kena pakai pakaian, makna baju berlengan panjang. Lagi? Seluar panjang. Seluar panjang, betul. Okey, so sekarang ni most of body parts dah tertutup. Lagi, dia bukan all body part dah tertutup. Sambung lagi, tak habis lagi dia punya dress code ni. Topi. Pakai topi, betul. Lagi? Satu lagi.
Stoking. Pakai shades. Okey, pakai stokin tu boleh lah, saya terima. Tapi bukan stokin jawapan yang saya kata satu lagi. Pakai apa tadi? Pakai shades untuk tutup mata dia. Yes, makna dia boleh pakai. Tapi awak jangan bagi pula nama brand dia kena pakai spek mata hitam. Dia pakai spek saja pun tak boleh. Ya, pakai shades tadi betul. Maknanya tak lindung mata sebab mata dia, iris dia tu kan tak ada melanin. So, boleh merosakkan retina jadi kena lindung. So itu dress code untuk orang albino. Payung pun sesuai juga kalau dia bawa, ya. So orang albino ni tak merasalah nak pakai two pieces bikini, ya. Bahaya. Okey, baik. Jadi as long as maknanya dia jaga kulit dia daripada terdedah kepada cahaya matahari, because cahaya matahari ada UV. So sekarang ni bila tak ada melanin, UV tu dia akan terus masuk ke dalam lapisan kulit, menyebabkan mutasi jin, boleh menyebabkan kanser kulit pula. Atau dipanggil sebagai melanoma. Okey, baik. Jadi settle albino. Now kita tengok pula untuk anemia sel sabit. Kau nampak tak ada something wrong dengan sel-sel darah merah dalam salur darah tu? Ya, ni adalah sebenarnya sel darah merah. Tapi bentuk dia kita kata berbentuk seperti sabit, sickle cell anemia, tu dalam bahasa Inggeris, ya. So anemia sel sabit ni mutasi jin juga. So jin ini bertanggungjawab untuk, atau kita kata jin ni mengawal penghasilan hemoglobin. So anemia sel sabit tadi dia berlaku dengan sebab ni tadi kita dah discuss anemia sel sabit ni, penggantian base. Ada satu base replaced. Jadi apa yang berlaku? Hemoglobin tu tak normal. Hemoglobin tu tak berfungsi. Ya, itu yang menyebabkan orang yang ada penyakit anemia sel sabit ni, nama dia pun anemia sel sabit, mengalami anemia yang kronik. Sebab apa? Sebab orang yang mengidap anemia sel sabit ni selama-lamanya hemoglobin yang terhasil tu memang tak cukup, memang abnormal, jadi kurang pengangkutan oksigen, kurang oksigen dibekalkan pada sel-sel. Jadi orang anemia sel sabit ni kadang-kadang tertukar dengan orang thalassemia. Orang thalassemia, sel darah merah dia tak ada abnormality bentuk. Sel darah merah orang thalassemia ni kekal berbentuk cakera dwi cekung. Tapi kalau orang anemia sel sabit, mutasi jin yang berlaku menyebabkan hemoglobin jadi tak normal. Macam orang thalassemia pun macam tu juga. Mutasi yang berlaku, mutasi jin menyebabkan hemoglobin tak normal. Tapi tambahan untuk orang anemia sel sabit ni, bentuk sel darah merah tu pun jadi tak normal. Jadi berbentuk seperti sabit. Bukan kepada semua sel darah merah, tapi ada portion sel darah merah berbentuk sabit. Okey, baik. Jadi yang ini ni kan saya just nak tunjuk je. Korang jangan hafal, jangan tengok. Jangan tengok. Jangan hafal, jangan susah hati. Ini sebab saya cari bahan bacaan tambahan. Ni kalau kita nak tengok apa yang berlaku, ya. So ni adalah susunan DNA yang normal. Ya. DNA yang normal kita boleh baca dekat satu rantai je, rantai polinukleotida. DNA kan terdiri dari 2 polinukleotida. So ni rantai pertama, ni rantai kedua, kita baca pada satu rantai je. So CTC. Sekarang penggantian berlaku, T tu digantikan dengan A. Macam mana boleh ganti-ganti suka-suka je ni? Itulah dia mutasi, perubahan tu tiba-tiba. Jadi apa yang nampak kita tengok sekarang ni dah jadi CAC. CAC dengan CTC ni beza dia ialah apa? Kalau CTC ni ialah kod untuk glutamic acid. Asid glutamik ni asid amino. So bila susunan asid amino betul macam ni, dapatlah hemoglobin yang betul. Dapatlah bentuk sel darah merah yang kita kata cakera dwi cekung. Now because of penggantian T dengan A, yang terhasil ialah ataupun tu ialah kod untuk asid amino valin. Nama Melayu valina. Jadi hemoglobin yang terhasil tu tak berfungsi. Sel darah merah pun bentuknya seperti sabit.
Ya, jadi ni maklumat sedikit lah. So apa yang kita kena tahu ya, bila ada perubahan ni, mutasi jin lah ni. Ya, hemoglobin ni dia akan menghablur kalau oksigen dalam darah kurang. So that's why lah sel darah merah dia jadi berbentuk sel darah merah dan berbentuk sabit dan boleh stuck, dia boleh melekat-melekat dalam salur darah yang bersaiz kecil. Okey, ni pula kalau kita nak tengok untuk thalassemia. Ambil tahu je, jangan nak hafal. Sebab ni saya cari ya, nak bagi awak kefahaman. So kalau orang thalassemia ni masalah dengan penghasilan hemoglobin. Ya. Okey, hemoglobin sebenarnya sel darah merah ni dia ada kumpulan ferrum terikat kepada protein yang dipanggil globin. So dia ada 2 alpha globin, dia ada 2 beta globin. Jadi ada orang dipanggil alpha thalassemia, ada orang dipanggil beta thalassemia. Bergantung kepada globin mana yang abnormal. Kalau orang tu ada masalah dengan alpha globin, kita panggil dia pesakit alpha thalassemia. Kalau masalah dia pada beta globin, dia dipanggil pesakit beta thalassemia. So sekarang ni ya, kita kata yang tak normal tu adalah satu segmen turutan base bernitrogen jin pada kromosom 16. Ini yang normal. Okay, kalau normal makna awak boleh bayangkanlah contoh ni adalah 2 pasang allele atau 2 jin. 2 jin ni kodkan penghasilan globin alfa. Ya, kodkan penghasilan globin alfa. Globin alfa ada 2, globin beta pun ada 2. So kita kata hemoglobin ni ada 4 globin. Hemoglobin. Betul lah tu. Ya. Jadi ada 4. So untuk alfa ada 2. So ni 2 jin atau 2 pasang alel. So kalau awak tengok ni contoh, bayangkanlah katakan ya T besar, lepas T apa U besar. Contoh, ni untuk orang yang normal. T besar adalah jin untuk alfa globin pertama. U besar adalah alfa globin, jin yang kodkan alfa globin yang kedua. So ni normal. Ni kalau carrier. Kita tengok kalau carrier maknanya ya, dia boleh jadi carrier ni dia ada 2 case lah. Ya, sama ada yang ini dengan yang ini ni. Ni sekarang ni dia tunjuk satu case lah carrier. So untuk orang ni dia dah mula jadi pesakit thalassemia. Kalau kita tengok macam ni maknanya dah satu alpha globin dia tak function. Kalau kes yang macam ni, satu alpha globin tak function, satu lagi alpha globin berfungsi tapi dia sebagai carrier juga. Tapi dia ni dah jadi pesakit sebab dia dah ada satu jin yang tak normal. Ni awak bayangkan A kecil. Ni kalau dua-dua pasang alel atau dua-dua jin tu membawa alel resesif. So kita kata dia ni memang thalassemia yang lethal ni maksudnya menyebabkan kematian. Okey, baik. Ni ambil tahu sahaja ya. Sebab apa kita nak tahu tadi, thalassemia ni pun berlaku dengan sebab ada perubahan pada susunan base. Ni saya cari je lah ni untuk cystic fibrosis. Okay, nanti saya akan share dengan you all sebab masa pun dah habis. Jadinya, sekejap saya nak teruskan apa. Ni kita dah settle dah untuk mutasi jin. So macam Cik cakap tadi ya, mutasi jin ni perubahan dia hanya pada satu base bernitrogen. Boleh jadi base tu diganti, so penggantian jin. Boleh jadi tiba-tiba ada satu base lain terselit, tu ialah sisipan base. Atau satu lagi pelenyapan, satu base hilang. Mana dia pergi tak tahu. Jadi base yang sebelum-sebelum tu akan teranjak satu-satu. So asas dia ialah 3 base berturutan, kod untuk satu asid amino. Bila ada perubahan pada susunan base, maka kod untuk asid amino berubah. Hasilnya protein akan jadi berubah. So this time protein tu berubah jadi tak berfungsi. Kalau sepatutnya hemoglobin angkut oksigen, sekarang hemoglobin tak boleh angkut oksigen. Contohnya, kalau cystic fibrosis tu awak baca lebih lanjut, dia berkait dengan
ketiadaan satu kita kata protein pembawa yang penting ya untuk kita kata pergerakan ion sodium. So dengan sebab protein pembawa ni ada problem, jadi apa yang berlaku kepada orang yang mengidap cystic fibrosis ni ialah pengumpulan mucus, bendalir yang banyak khasnya dalam peparu dan bahagian lain badan yang ada saluran. Boleh jadi salur pencernaan, boleh jadi salur tiub falopio, tapi kita rujuk lebih kepada peparu. Ya? Jadi bila ada banyak mucus dalam peparu, so bakteria senang terperangkap dan menjangkiti orang yang mengidap cystic fibrosis. So dia orang ni ada satu kita kata etika dia, diorang kena berada 6 kaki, 6 feet protokol dengan orang lain yang mengidap cystic fibrosis juga. Kalau dia sesama orang, katalah Encik A atau Puan B atau siapa-siapa yang mengidap cystic fibrosis ni, dia seorang je yang ada cystic fibrosis di kawasan itu, still okay. Tapi kalau ada 2 orang sama-sama mengidap cystic fibrosis, dia all ni kena berjarak 6 kaki. Supaya masing-masing tak memindahkan pathogen. Sebab dia all ni ada banyak mucus, so dalam mucus tu boleh jadi ada pathogen yang harmful, yang dangerous, yang boleh menyebabkan jangkitan yang teruk. To that extent. Jadi ya, yang kita belajar ni sebenarnya sepatutnya menyedarkan kita kena bersyukur banyak-banyak, sebab walaupun kita tak dapat trait yang kita nak. Contohlah kita harap kita tinggi lampai, tapi kita dapat tinggi kita 150 cm je. Kita harap kita naklah paling-paling tidak 175. Nak jadi ala-ala Miss World ke apa ke kan? Contoh. Ya. Atau kita harap kita nak kulit kita ni fair, cantik, glow. Okey lagi daripada kita dapat albino. Kita baru tinggi 150 tu okey lagi daripada takdirnya kita kerdil. Ya, ataupun kalau kita belajar yang kita discuss sama-sama tentang penyakit-penyakit genetik yang tak boleh sembuh, ya, dan boleh pula diwarisi pada next generation. Jadi kalau kita fikir balik, Allah kena bersyukur banyak-banyak. Allah bagi kita normal, jadi kita kenalah ikhtiar jadi manusia bermanfaat. Itu sebaik-baik manusia. Okey, baik. Jadi macam biasalah cikgu nak